kena ada minda yang sentiasa memerhati keadaan dalam pasaran, dan apabila kita yakin bahawa sudah ada perubahan yang mungkin kekal, perubahan yang besar dalam pasaran, kita juga kena mengubah kaedah perniagaan kita. Kita kena pivot pada satu perkara yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Satu persoalan yang biasanya ditanya oleh usahawan ialah, adakah kita kena terus berada di dalam kaedah perniagaan yang kita pilih, ataupun bolehkah kita menukar arah aliran perniagaan kita? Ini satu perkara yang saya rasa biasa ditanya, kerana kita semua hidup di dalam sistem ekonomi, sistem kehidupan yang sentiasa berubah-ubah. Tidak ada perkara yang kekal. Jadi kita sebagai usahawan, sekiranya kita berniaga untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan, untuk memberi penyelesaian kepada pelanggan. Jadi sekiranya arah selera mereka, arah kehendak mereka berubah, kita tak boleh duduk diam lah. Kita kena tengok apa yang mereka suka sekarang, apa yang mereka perlu selesaikan sekarang, apa yang mereka perlukan sekarang, kita kena penuhi kehendak itu. Jadi ini membolehkan barangan kita, perkhidmatan kita sentiasa relevan kepada pelanggan. Jadi kalau kita tetap dengan satu kaedah berniaga saja, ataupun satu produk ataupun perkhidmatan saja, mungkin apabila selera pelanggan berubah, mungkin apabila masalah yang mereka hadapi berubah, atau mungkin apa yang mereka perlukan berubah, kita mungkin tertinggal di belakang, sedangkan pesaing-pesaing yang sentiasa mengikuti rapat kehendak pelanggan kita, mereka mungkin menawarkan sesuatu yang kena dengan kehendak pelanggan, jadi kita akan terlepas peluang. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, semasa zaman COVID dulu, kita ada PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi, orang kena duduk di rumah, tak boleh keluar, ada halangan-halangan untuk keluar. Jadi, apa mereka buat? Mereka banyak membeli di atas talian, kerana bila mereka tak boleh melancong, ada duit lebih. Apabila mereka tak boleh ke sana ke sini, ada duit lebih. Dan apabila mereka dikehendaki untuk bekerja dari rumah, mungkin di samping bekerja mereka nak makan. Jadi inilah sebabnya banyak peniaga-peniaga yang mengubah model perniagaan mereka daripada kaedah biasa kepada kaedah atas talian, mendapat pesanan yang amat tinggi, dapat menjual dengan jumlah yang amat tinggi. Ya. Tapi apabila ekonomi kembali dibuka seperti sedia kala, tidak ada lagi PKP, maka pelanggan-pelanggan kita pun mungkin berbalik kepada asal mereka, ataupun sekiranya mereka masih lagi membeli di atas talian, tapi jumlahnya terhad, kerana sekarang mereka sudah boleh berjalan, boleh ke sana ke sini. Jadi mungkin bajet ataupun jumlah dana yang disimpan untuk membeli di atas talian semakin kecil sekarang berbanding dengan masa PKP sedang berjalan. Jadi kita sebagai peniaga, tentunya semua orang terpaksa mengubah kaedah berniaga mereka semasa adanya PKP. Ini di dalam bahasa pengurusan dipanggil pivoting, ataupun mengubah arah, mengubah kaedah. Dan ini merupakan satu perkara biasa di dalam perniagaan, sekiranya kita nampak arah aliran pasaran juga berubah. Jadi setelah mendapat jualan yang tinggi, ramai orang masuk ke dalam pasaran jualan atas talian ini, tapi apabila ekonomi dibuka kembali, maka corak pembelian juga berubah. Jadi kita tak boleh kekal dengan berniaga seperti masa PKP. Kita kena juga menghadapi realiti sekarang. Jadi realiti sekarang ni banyak jugalah perbezaannya. Bukan sahaja pelanggan dapat balik membeli macam zaman sebelum PKP. Mereka boleh ke pasar raya, mereka boleh masuk ke kedai fizikal, boleh pilih, boleh belik.
sekarang mereka juga menghadapi pelbagai cabaran lain. Disebabkan peperangan di Ukraine misalnya, kos barangan naik. Disebabkan sekarang dah boleh berjalan ke sana ke sini dan orang Malaysia ni memang suka berjalan ke sana ke sini, maka bajet yang ada telah dialihkan daripada nak beli atas talian kepada berjalan pula. Bila berjalan nak berbelanja lagi, kan? Jadi disebabkan kenaikan kos berjalan ke sana ke sini, maka jumlah yang disimpan untuk membeli barang pun mungkin berkurangan. Jadi inilah menyebabkan ramai usahawan berasa tekanan dalam pasaran kerana tiba-tiba permintaan yang dulunya tinggi sekarang sudah menjadi semakin rendah dan corak pembelian juga sudah berubah. Jadi inilah perlunya kita kena pivot. Pivot ni maknanya kita perhati apa yang berlaku dalam pasaran, tengok di mana peluang-peluang baru, tengok juga mana perkara-perkara yang sudah lagi tidak diminati oleh pelanggan-pelanggan kita, maka kita kena ubahlah. Kita tak boleh terlalu sentimental dalam berniaga. Tapi inilah pemikiran strategik yang kena ada di dalam usahawan agar mereka boleh menyampaikan apa yang dikehendaki oleh pelanggan, bukannya nak menjual apa yang mereka nak jual dengan cara yang mereka nak jual. Jadi kadang-kadang mungkinlah sebab dulu berjaya nak ubah pada sesuatu yang baru, mungkin kita rasa agak sukar juga, dan kemudian apabila kita ubah pada sesuatu yang baru, orang lain pun buat perkara yang sama, pelanggan pun duitnya semakin kurang, maka kita akan berasa seolah-olah apabila kita menukar arah tu, ianya juga tidak membantu perniagaan. Tapi sebenarnya sekiranya kita kekal dengan kaedah yang lama, mungkin ianya akan menjadi lebih teruk. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan, kena ada minda yang sentiasa memerhati keadaan dalam pasaran, dan apabila kita yakin bahawa sudah ada perubahan yang mungkin kekal, perubahan yang besar dalam pasaran, kita juga kena mengubah kaedah perniagaan kita. Kita kena pivot pada satu perkara yang baru. Mungkin ianya menyebabkan kita rasa tak selesa, tapi sekiranya kita gagal melakukan perkara-perkara demikian, kehendak pelanggan tak dapat kita penuhi, kesukaan pelanggan tidak dapat kita berikan, jadi mungkin kita akan ketinggalan dari segi perniagaan berbanding dengan pesaing-pesaing kita yang berubah dengan lebih cepat. Jadi ingat, ini satu perkataan baru, pivot ataupun berubah. Jangan takut, tetapi untuk kita pivot, kita kena betul-betul nampak apa yang sedang berlaku di depan mata kita. Mungkin kita perlukan data, mungkin kita perlukan maklumat yang lebih berkualiti. Jadi hasil daripada bacaan-bacaan kita ini, kita pun ubahlah mengikut kehendak dan kemahuan pelanggan kita. Ada banyak lagi video-video berkenaan dengan strategi, pemasaran dan juga perkara-perkara lain di channel Pok Nikdin ini. Sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video kami, kongsikan video kami dengan rakan-rakan usahawan anda yang lain. Kita nak bina kelompok usahawan yang berstrategik, yang membuat tindakan dan keputusan berdasarkan asas-asas yang kukuh, sebab kita nak memperkukuhkan lagi keusahawanan di negara kita ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.